Ibu mengertilah aku sengsara, lemas berendam air mata. Keluar pintu rumah dengan dia menyerap di tengah kesengsaraan hidupnya masa tu kan. Saya rasa macam Allah, saya setia. Garasi TV edisi malam 10 hari bulan 6 2021. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang anda sedia maklum, kita mempunyai sesi editorial yang berbagai topik. Kalau petang tadi kita bercakap tentang perang Israel-Lebanon, dan malam ini kita akan bercakap satu topik yang juga tidak kurang pentingnya, iaitu pengorbanan anak seni. Pengorbanan anak seni, tuan-tuan dan puan-puan, ada kalanya dipandang remeh kerana mereka dianggap sebagai golongan yang tidak menyumbang apa-apa kepada negara. Sedangkan hakikatnya, anak seni mempunyai tanggungjawab yang besar dan memberi sumbangan yang cukup bermakna melalui perjuangan mereka. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini untuk bercakap tentang pengorbanan anak seni, suka duka mereka di balik lampu neon yang memancar di atas pentas. Kita bersama seorang legend, tuan-tuan dan puan-puan, seorang artis yang cukup dihormati, pandangan-pandangannya yang cukup dihormati, suaranya yang cukup diminati, popularitinya. Tuan-tuan dan puan-puan, bersama kita Datuk Hatan. Apa khabar Datuk? Baik, Assalamualaikum Bril, apa khabar, sihat? Salam. Baik Datuk, bersama kita adalah Tuan Haji Zainal Rashid Ahmad, iaitu pengasas pada Garasi TV Datuk. Baik Ji, apa khabar Ji, sihat? Sihat Datuk. Baik. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sedikit mengenai Datuk Hatan. Kalau saya nanti Datuk Hatan akan explain lebih lanjut. Kalau saya tengok di Wikipedia ni, nama penuh Datuk Hatan adalah Datuk Haji Muhammad Syukri Shahbuddin, lahir pada 21 Disember 1964 di Sri Menanti tu. Betul tak? Ya, Sri Menanti Negeri Sembilan. Sri Waiting. Okey, baik. Sri Waiting. Baik, Datuk, kita mengambil keputusan untuk mengundang Datuk kerana kita mendapat permintaan yang tinggi di kalangan pendengar di sana, di luar sana, kerana mereka bukan saja meminati suara Datuk, tetapi sejak Datuk aktif untuk di live streaming, di Facebook, di medsos, mereka mendapati Datuk membawa satu mesej yang cukup menarik. Datuk sering memberi komen dan komen Datuk ternyata kena di hati mereka. Baik tu, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sesi ini akan diteruskan dengan Tuan Haji Zainal, kerana Tuan Haji Zainal ni lebih arif dalam dunia rock kapal ni tu. Saya ni ke belakang sikit ni. Baik tu, untuk soalan pertama tu. Yep. Tak kenal maka tak cinta. Istilah dia. Orang dengar suara Datuk yang blues, yang soul, memburu rindu, rendang tak berbuah dan sebagainya. Tapi mungkin mereka tidak tahu sebenarnya latar belakang Datuk, bila Datuk start menceburi bidang ini, lahir di mana apa semua. Okey Tok, kita mulakan dengan perkara itu Tok. Silakan. Siapakah Datuk Hatan yang sebenarnya? Saya nama sebenar Muhammad Syukri bin Shahbuddin lah. Saya ni memang asal anak orang kampung lah. Saya memang saya cukup berbangga sebagai anak kampung yang mencari rezeki di bandar ni. Tapi apa pun saya tetap declare diri saya anak orang kampung. Saya orang kampung. I would prefer it that way kerana saya lebih selesa begitu. Saya bersekolah di Sri Menanti, Seremban, dan lepas tu menyambung pelajaran di Kuala Lumpur. Okey tu, untuk bercakap tentang pelibatan muzik dan sebagainya. All yours Tuan Haji. Silakan. Aduh tu. Budak-budak ni tu, ramai yang follow ni, dia Facebook saya ni ramai yang bayi-bayi kita lah. Kalau ada yang muda sikit pun dia tak terlepas daripada era rock kapak. Apa sebelum kita pergi yang bab-bab memori tu saya suka nak tanya Datuk lah. Datuk consider Datuk penyanyi rock ataupun Datuk consider Datuk penyanyi blues atau penyanyi macam mana tu? Saya ni start saya blues singer, rock and blues. Saya more into rock and blues.
Rock and blues, lepas tu basically saya rock and roll lah. Macam tu lah. Rock and blues. Tapi saya punya jiwa tu memang blues habis gila lah. Okay. Dia masa rock kapak tu, waktu blues ni, dia kalau dalam kita tengok kumpulan, kita tengok sebab akar ubi muzik rock kita ni kita panggil macam kopi ori je. Kalau roots dia betul-betul memanglah semua tak boleh deny, kata takkan ada rock lah tanpa ada blues, takkan ada rock and roll tu. Kalau Datuk muzik barat yang Datuk dengar, yang Datuk kata kemudian daripada muzik tu lah hatan terinspirasi. Sama ada Datuk dengar blues folk yang macam Bob Dylan ke, Datuk dengar blues George Benson ke, genre muzik apa yang Datuk rasa masa Datuk dengar tu Datuk rasa inilah musiknya. Saya terinfluence daripada dulu saya ada satu pak saudara saya dengan sahabat dia, nama dia Rashid dan Salim. Jadi diorang ni musician yang senior lah, sekarang umur pun dah 70 dah diorang. Jadi diorang ni main masa terinfluence dengan Southern Rock, dengan Lynyrd Skynyrd, dengan Johnny Winter. Lepas tu daripada zaman even seorang lagi saya punya good friend baru meninggal minggu lepas. Dia memang blues punya influencer dekat kampung saya lah. Tapi dia orang ni kita memang panggil dia Dylan. Pasal dia akan dengar Bob Dylan je. Jadi saya dengar Dylan tu daripada dia lah. Nama dia Raja Kamaruzaman. Jadi saya terinfluence daripada situ. Lepas tu mulalah beranjak pergi ke mula-mula memang Southern Rock. Lepas tu Led Zepp masuk ke telinga saya, Whitesnake, sampai satu tempat saya pilih Whitesnake untuk saya suka gila dengan Whitesnake lah. Kerana Whitesnake atau kerana David Coverdale? Kerana David Coverdale tu. Okey, kerana teknik menyanyi dia, lagu dia pun sama lah. Okey. Saya sekolah pun gitu lah tu. Dia panggil dia panggil band ni, dia panggil sebagai Born in UK but groom in US. Kita tak cerita kita Deep Purple, Whitesnake dan Rainbow. Sonok lah tu tu. Dia pusing-pusing situ je. Rainbow, Whitesnake, Glenn Hughes. Deep Purple, Glenn Hughes terus belah pada Purple masuk Rainbow dengan tu siapa? Blackmore kan. Jadi dia pusing-pusing kat situ je. Okey. Datuk, saya rasa katalah dari segi muzik saya tahu Datuk seorang yang vokal. Saya selalu anggap Datuk ni singer with brain lah. Sampai sekarang saya rasa Datuk umur meningkat lagi, vokal Datuk lebih menakutkan hatan pada usia seniornya berbanding hatan FRU-nya. Saya rasa Datuk dipengaruhi tak? Sebab begini, siapa yang pernah dengar music 70s kita panggil era anti perang, psychedelic lah. Psychedelic. Ya, dan siapa yang 80s, The Angry Young Man. Datuk dengar Bob Dylan. Datuk rasa itu je yang mewakili Datuk punya anger. Dan saya bukanlah anger, saya rasa Datuk orang yang tak boleh tengok benda tak betul. Saya tahu Datuk akan stream kelang kabut kalau ada satu benda yang Datuk rasa betul-betul tak masuk akal. Datuk rasa betul-betul untuk public, untuk anak seni, benda yang tak masuk akal. Mungkin itu pengaruh Datuk. Cerita panjang ni Datuk yang penting kami nak dengar je. Kita anger music ni dia memang mempengaruhi kehidupan kita lah. Zaman pasal dari segi lirik ke apa semua, dan bila kita sampai bila Nasir, kita campur dengan Nasir lagi, campur dengan Ramli lagi. Jadi diorang ni pun penuh dengan anger dia. Jadi kita macam sama. Campur arwah lolok lagi kita punya sama kita punya arah tuju tu. Kita bukannya marah tak tentu pasal, tapi kita rasa kita ada rasa responsible untuk tegur benda-benda yang kita rasa which is not right. Dan kita rasakan kita nak kena betulkan. Bukanlah kita ni terror ke handal, tak. Tetapi kita rasa kita harus bersuara untuk menyatakan sesuatu kebenaran. Itu Datuk rasa influence tu datang daripada basic muzik 70s dan 80s ataupun kerana Datuk bergaul dengan trio Nasir dan geng-geng lolok? Daripada dia blues singer ni memang penuh dengan anger tau sebenarnya. Ya. Kalau kita jiwa kita blues, kita main kadang-kadang kita keluar, kita tak puas hati tu kita keluarkan kat situ kan. Jadi benda tu dah ada dalam diri kita lah. Jadi anger tu, tak puas hatinya kita tu dalam lagu. Contohnya dulu macam lagu saya, kita selalu kena tipu dengan penganjur persembahan pentas, tu yang keluar lagu Dol Kencing semua. Tapi lagu semua kena ban lah kan, tajuk kan lagu Dol Kencing kan.
Saya anggap kata work Datuk dengan Lolok yang paling berjaya dari segi lirik dan juga dari segi penerokaan lirik moden adalah Dol Kencing lah. Kadang-kadang Dol Kencing, Dol Hancing tu saya anggap paling berjaya walaupun tak begitu popular. Tapi bila Datuk keluar Bisobona juga, waktu Kesihatan Ekonomi 1998 tu semua orang akan dengar Bisobona. Lagu tu mengisi. Saya kalau dengar Bisobona saya akan teringat lah, ini zaman recession yang paling teruk. Ini yang lagu yang Datuk nyanyikan. So bila kena PKP ni saya anggap kata boleh bernafas lagi. Kalau banding 98 walaupun tak ada penyakit tapi jatuh tersungkur. Ini boleh bertongkat paruh lagi. 98 Datuk rasa ekonomi dah lah teruk. Indonesia start masuk ke kita pula. Masa tu Indonesian band, Indonesian artist start masuk. Radio semua dah main Indonesia dah. Kita dah tak tak ada tempat dah masa tu. Masa tu yang saya lagi anger. Jadi benda tu apa dia tu, Ji? Saya tanya Datuk lah, almost 40 years lah, 30 tahun, saya ingat 40 tahun dah Datuk. 30 tahun lebih, dekat 40 lah Datuk. Dah dalam industri seni kan. Kalau saya tanya agak panjang, dalam 300 perkataan, apa yang Datuk boleh tafsirkan tentang industri ni? Datuk dah 40 tahun lah. Apa yang Datuk boleh sebut pada saya 300 perkataan, Zena, this is my word for you. Industri ni, kita ni sebenarnya, kalau betul-betul ada akta yang jujur untuk backing kita ni, sebenarnya kita ni tidak takut untuk rasa susah. Baik dari segi royalties yang betul, dari segi hak kita untuk mempertahankan hak kita tu, kalau ada betul-betul di backing dulu, saya rasa kita tak lalu zaman yang kita kena down. Kalau down pun down lah, tapi kita tidak ada kesukaran. Dan lagi satu, kita kebanyakannya kita tidak strong dari segi berpersatuan. Dan lagi satu, habis persatuan tumbuh tu Dok. Lebih banyak persatuan artis daripada parti politik kadang-kadang. Tumbuh banyak Ji, tapi saya tak nampak satu betul-betul yang mempertahankan. Dia sepatutnya tak payah banyak, satu persatuan pun cukup. Tapi kita strong. Tapi sekarang lagi banyak dah, ini satu kepala, sini satu kepala, pening. Saya rasa kita hanya need satu persatuan yang sangat strong dan satu words untuk kita boleh cakap dengan semua orang. So kalau satu persatuan, kita ada berapa ribu artis, kalau ada 10,000 members, tak kekuat tu. Tapi kita sana satu persatuan, sini satu persatuan. Jadi sini tak ngam sini, sini tak ngam sini, sini bantai sini. Saya rasa macam saya senyap, saya tengok, alamak, apa sudah jadi? Tak ke mana lah. So itu 40 tahun yang Datuk tengok. Yang Datuk rasa Datuk boleh evaluate 40 years keseluruhannya. Keseluruhannya lagi satu kita dulu apabila cetak rompak belum menyerang kita, zaman-zaman CD, zaman kaset, kita bukan kerajaan tak ambil tindakan, ambil. Tetapi saya rasa masa itu tindakan tu tidak seganas yang kita harapkan. Kerana contoh dia, even kalau macam token cetak rompak, kenapa kau tak pergi rush the machine? Kenapa kau tak tangkap the machine? Macam mana machine ni boleh masuk? Kerana setahu saya, machine ni nak masuk melalui lesen yang diberikan untuk printing. Jadi kenapa cetak rompak tu bila kita cakap menyalak sekali, bising sekali. Tetapi benda tu tidak menyeluruh pun. Sampai diorang yang kaya, kita tak kaya. Saya rasa Datuk rasa daripada era lanun cetak rompak dengan era digital lah, saya masih rasa artis masih boleh something lah masa pirate dulu. At least. Datuk common Ella boleh capai 100,000. Datuk tengok yang era digital sekarang ni, saya rasa Datuk hanya artis yang hanya dapat royalty daripada digital. Radio daripada apa? Digital saya tak fikir kata. Apa perasaan Datuk? Datuk lalu dua zaman pirate dan juga zaman download digital. Saya lagi suka zaman fizikal jual. Pasal apa? Kalau kita ikut zaman sekarang digital, kita macam selalu nak pergi medan perang, kita tak cukup peluru aja. The most pun kita akan keluar single. Kita tak keluar album pun. So artis keluar single, meletup tahun ni, menang anugerah bintang popular, tahun depan dah hilang. Apa hal? Kan? That's why kita boleh tengok mega band yang ada masih wing, search, handed je.
Lain tak ada. Sweet Charity lah paling senior. Tapi tak ada big band kerana banyak band baru keluar semua single. Jadi tak ada full album. Kita untuk satu persembahan pentas, untuk satu konsert, kita at least kena 20 lagu. So macam mana artis nak jadi big? So zaman digital, dia mungkin boleh collect duit berjuta-juta daripada royalties YouTube, so whatever. Tapi yang saya nampak, yang collect lebih-lebih company je. Artis tak banyak mana sangat. Kan? Betul. Betul. Yang saya nampak lah. Saya nak tanya Datuk satu lagi tu dalam kerjaya Datuk lah ni, kita hiburkan sekejap peminat ni Banyak-banyak lagu Datuk ni, daripada Memburu Rindu, Rendang Tak Berbuah, Bisa Bona. Saya nak tanya 4 lagu cinta dulu. Yang Datuk rasa Atan pun menangis lah bila menyanyi. Kita correct sikit rasa. Yang lagu cinta Datuk dulu, sebelum lagu kritik Datuk. Yang Datuk rasa aku nyanyi lagu ni nak menangis, akulah menangis. Itulah lagu aku. Ada yang banyak-banyak ni. Saya nak tahu juga tu. Lagu satu yang saya sangat terkesan, lagu masa tu saya divorce tau. Lepas pada lagu tu meletup, lagu tu meletup tahun 98 kita rilis. Tahun lepas pada tu kehidupan rumah tangga saya jadi macam haru biru tau. Lagu apa tau? Meniti Perjalanan. Oh, nyanyi sikit tu, saya tak berapa dengar. Saya macam lupa. Datuk nyanyi mungkin saya ingat. Ini ku sendirian, meniti perjalanan. Ingat tak lagu tu? Ingat. Dah dengar okey. Ada satu lagu ballad yang saya terkesan, lagu Hitam Bukan Impian. Lagu ciptaan arwah J.S. Kevin. Kami sikit. Kemana menyepi intan yang ku cari, tanpa cahaya itu gelapnya pandanganku, entah di manakah lagi menjelang sinaran itu. Ingat tak lagu tu? Pasti. Saya tanya dia. Dia pula. Jangan pula. Saya terpesona bila dua otai berbicara. Saya rasa kecil tu. Datuk, saya nak tanya Datuk. Datuk bukan lahir daripada pertandingan bintang RTM ke atau apa-apa pertandingan AF ke apa ke. Datuk lahir daripada orang kata satu betul-betul muncul sebagai seorang penyanyi. Berbanding sekarang ni macam-macam platform ada. Akademi Fantasia lah, itulah, inilah. Tapi bagaimana ketika itu, masa permulaan Datuk muncul tu, bagaimana Datuk boleh masuk ke dalam mainstream tu? Daripada orang kampung Negeri Sembilan ni, adakah Datuk menyertai apa-apa band ke apa ke hingga muncul dalam mainstream ni, Datuk? Kita dulu dari sekolah dah main band. Kalau dekat kampung dulu bawah pokok ketapang kita dah main gitar tong lah, Ariel. Jadi benda tu, saya berpindah ke sekolah Tengku Ampuan Duras Seremban tu semata-mata kerana mereka ada band. Jadi saya pergi join sekolah tu kerana dia ada band. Dapatlah join band sekolah tu kan. Semata-mata dia ada band. Masa tu dekat Seremban dia ada 2 sekolah dia yang ada band. Sekolah KGV dan sekolah Tengku Ampuan Duras. Tengku Ampuan Duras ni sangat aktif. Dia punya kebudayaan, pasal tu saya masuk situ. Tetapi sebelum tu, yang macam saya cakap tadi, pak saudara saya seorang tu, dia main band kat kampung. Jadi, kita punya platform, playground kita orang kahwin lah, Ariel. Orang kahwin ni kita, orang konsert pun tak boleh lawan. 5 jam non-stop tanpa henti. Orang main. Siang sambung ke malam, malam sambung ke siang, sampai malam ni nak SPM, malam ni pergi main orang kahwin ni, Ariel. Gila, besok SPM, malam ni pergi main Cak Guncak. Jadi sebab orang banyak tension tu. Saya tak nak drive jadi berat sembang ni sebab semua orang stres PKP semua tu kan. Tok cerita tu kena kahwin tu macam mana tu main di Pelan Negeri Sembilan ni. Macam mana orang panggil, macam mana orang bayar, lagu kena nyanyi, lagu orang request, lepas tu orang nak berjoget, orang nak bertandak. Macam mana Datuk entertain masa Datuk menjadi budak kenduri, band budak kenduri? Dulu kalau kita main orang kahwin, daripada siang
Siang tu dia penuh dengan adab sopan lah, lagu-lagu relax, lagu-lagu orang kahwin buat bertenang. Bila malam-malam, bila lepas makan petang sikit dan sampai pukul 3, pukul 4, masa tu kenduri pakai tating. Dia bukan pakai catering macam sekarang, semua pakai tating je kan. Haji pun tahu lah masa tu. Kalau tak ada band malam, bertating tu orang tak ada nanti. Jadi rahsia dia kat kampung untuk panggil budak-budak muda bertating, kena ada band dan kena ada cak kuncak. Malam kena ada ni kan, kena ada joget lambak. Okey. Benda tu dia datang daripada Melaka tu kan, budaya tu. Tapi sampai ke kampung saya, benda tu memang kalau kahwin dia memang ada joget lah. Pasal benda tu bukannya nak berhibur, nak bermaksiat, tak. Tetapi sebenarnya untuk orang pangkal melepaskan keletihan siang basuh pinggan, kemah, kusun kursi kan. Jadi benda tu yang best. Jadi bila malam, cak kuncak, tak main lagu slow bagian malam. Malam dia, malam dia play that funky music. Play the funky music now. Right, boy kan. Lagu 60-an, dia campur-campur lah, tapi lagu yang boleh menari. Kita kalau bercakap, jangan berebut, saya hentikan joget ni nanti. Kejap lagi sampai pula surat. Dijemput 3 orang pangkal yang basuh pinggan siang tadi. Pak Long, Abangah, tolong naik 3. Dia ada pentas pula sikit tu kan. Jadi orang-orang lama yang basuh pinggan siang tu dia kenal pasti tu. Malam ni jangan dilupakan orang ni. Itu yang best tu. Apa dia orang buat atas pentas pangkal tu? Tak, untuk turn dia orang menari. Pasal apa? Dia special upah daripada menari. Special dia berumur. Kalau tidak, berdebu penuh atas tu. Jadi kita kena bagi tahu dulu ni orang-orang yang macam yang mana dia kalau kat kenduri kat kampung, dia ada leader dia. Bahagian bertating, bahagian basuh pinggan, siapa chip-chip dia semua ada chip. Jadi chip-chip ni kita utamakan dulu. Jadi priority. Jadi kita akan nyanyi tu, kita akan dapat surat tu. Tolong panggil balong kau. Macam tu kan. Naik tu kan. Siang tadi dah bekerja tu. Jadi jangan berebut, saya hentikan joget ni nanti. Masa selalunya tu dia mesti ada pecahan lah yang dengar pop ye. Tapi saya ingat tu zaman dulu, zaman kita dulu tu, tak ada band Melayu yang keluarkan lagu tanpa ada lagu joget dalam album dia. Mesti. Sama ada Alley Cat, Black Dog Bone, Carefree, semua ada. Datuk main tak lagu-lagu joget tu? Main. Kita dulu main lagu-lagu banyak orang kahwin. Kita main lagu The Mercy semua. The Mercy, Deloitte, lagu Carefree, semua lagu Si Baju Hijau semua tu jalan tu semua. Bawa menari tu lagu tu menari lagu hijau tu. Si Baju Hijau. Tanda semua Pak Maun Tapi kalau lagu joget memang band-band Indo betul lah punya lagu Mercy semua kan. Jalan-jalan ke tanah Delhi hingga tu na walau hati. Ingat tak lagu tu kan? Ingat. Itu maksudnya itu 70s di tu Okey. Datuk. Ada satu yang menarik tentang Datuk. Datuk bukan saja muncul sebagai seorang penyanyi, tetapi Datuk juga membawa identiti Datuk sebagai anak Negeri Sembilan. Dia kata Datuk banyak menggunakan dialek Negeri Sembilan, mengetengahkan budaya Negeri Sembilan dalam lirik-lirik Datuk. Jadi benda ini menarik minat. Bukan saja orang Negeri Sembilan, orang yang di luar Negeri Sembilan pun. Saya pernah dengar tu orang Kelantan, budak-budak rock Kelantan nyanyi lagu Bisa Bona. Saya ketawa sekejap tapi dalam hati saya, okey, cool kan. Maknanya Datuk, sebab kita tak banyak artis-artis dari Negeri Sembilan. Kita banyak dengar artis daripada Johor, daripada utara, tapi Negeri Sembilan ni tak ramai. Tapi bila Datuk keluar membawa identiti Negeri Sembilan tu, apa yang menyebabkan Datuk rasa ini macam part of social obligation pada Datuk itu? Kerana satu, saya berpandangan macam orang Perancis. Kalau kita pergi France, kita cakap putih, dia pun tak layan je. Dia buat bodoh, dia buat tak ngerti je. So,
Jadi kita ni orang Negeri Sembilan, apa yang kita nak malu cakap Negeri Sembilan? Jadi saya menyambung perjuangan abang itu dulu dia blues gang, dia apa nak dikata. Yang sebenarnya orang yang memperjuangkan lagu Negeri Sembilan awalnya ada Mas Tura semua tu kan. Alino, abang itu on blues lah. Abang itu banyak buat lagu Negeri Sembilan. Tetapi saya modernkan lagi benda tu, saya commercialkan lagi. Jadi saya ikut saya ikut suasana muzik sekarang tu, and then I nyanyi lagu cakap Negeri Sembilan. Dan lagi satu, saya memang tak boleh nak cakap bandar ni lebih sangat. Saya kat kampung, kalau kita balik kampung lah, kalau cakap Negeri Sembilan, cakap bandar, kena kutuk tak lalu. Kan? Contoh dia kan. Kalau kita baca, kat mana tempat tu? Kajak lagi member tepi tu. Apa dia sampai 3 kali kita tahu dia omang anjing kita tu kan. Saya lagi tu, saya tak biasa pergi berbantai Negeri Sembilan kecuali sekali. Dalam tahun 84-85 saya merempak di Kuala Lumpur. Lepas tu ada satu kawan kahwin, dia bukan ada kulit kahwin, dia kawan ni ajak lah budak-budak merempak Center Market ni pergi kulit kahwin Negeri Sembilan. Kampung betul tu, tapi band tetap ada. Tetap. Saya terkejut. Tetap saya tak ingat band tu, tapi Allah, pedalaman betul tu. Maksudnya band tu nak datang, lori kena datang dulu, bekalkan, maksudnya masa kenduri tu tengok lauk dia, tengok hidangan dia, tak percaya malam tu ada band. Sebab kenduri tu bajet dia tu pun nampak limited, tapi malam kena ada band. Punya kreatif budak-budak kampung. Tapi saya terkejut tu, dia punya medley semua dia main lagu Bee Gees untuk lari. Itu yang sampai saya ingat saya, jangan kecilkan band tu ayam je, tapi medley yang orang minta Bee Gees. Dan saya boleh tengok tu orang bertandak tu sampai putus selipar. Saya berdekat, kita budak KL 80-an kita dah main panggung anniversary. Lepas tu bila kita pergi masuk kampung yang memang saya tak boleh tidur tu, sejuk dengan tak ada kelambu. Pedalaman saya tak ingat di mana, tapi di sebelah Rembau sebelah Pilah je lah. Itu first time saya tengok orang bertandak sampai boleh nampak tu slipper putus tu 3-4 tu. Satu adalah mungkin kerana Saturday Night Fever, orang semua ingat kan filem Saturday Night Fever, filem Grease. Jadi band ni datang, dia susun lagu tu. Datuk tahulah bila kena medley 6 minit lagu Bee Gees macam mana atau Jolok Bintang tu. Zaman tu seluar baggy. Habis ke bawah. Kasut terbalik kan. Tapi masa tu, besok tu tuan rumah sakit punya hati, bunga habis, pecah berderai tiap batu bunga. Betul kan? Jadi benda tu, tetapi benda itu lah yang membuatkan orang kampung ni, dia akan turun tangan tau budak-budak muda ni. Bersungguh-sungguh. Jadi tuan rumah tak payah risau masa tu Ji. Pinggan settle, kemah settle. Zaman dulu kahwin, dia bukannya hari nak kahwin, besok 3 minggu sebelum tu dah start buat kemah, buat apa. Jadi benda-benda tu yang membantu untuk semangat budak-budak ni. Datuk ceritalah sikit bagi boleh dia orang visualkan macam mana Datuk menyanyi waktu tu. Cerita panjang sikit supaya orang boleh bayangkan. Orang minta lagu, tak dapat lagu, penyanyi tak tahu lagu. Ada setengah orang tu dia typo kat kampung tu. Dia minta lagu yang memang lirik kita tak ada. Tak dilayan, mengamuk dia tu. Dia pahlawan dalam kampung tu. Duit dia bayar kepada Datuk. Selalunya dia teko-teko yang akan nyanyi tu. Yang teko-teko ada nyanyi tu. Dia orang nyanyi kejap lagi. Dia nak lagu dia macam Haji cakap tadi lah. Tapi kebanyakannya lagu dia orang lah. Lagu Jandaku. Kita dengar lagu tu kan. Tapi kita tak tahu lah nak layan benda tu. Macam mana lagu apa bang? Anak yang ada padamu. Kita ni anak ni lagu siapa lah? Alim Yatim. Kita tahu lagu Alim Yatim kan. Tapi lagu Jandaku lama-lama cari, tapi kita kelebihan kita pula, kita akan on the spot boleh tangkapnya Ji. Boleh main ni. Betul. Dia jalan. Pasal kita kelebihan kita memang kita main lagu, orang kahwin lagu apa pun jalan. Sebenarnya janji rhythm tu jalan. Jadi itu memang pengalaman ni memang best lah. Lagu Jandaku minta aje. Saya rasa kalau ada yang perempuan-perempuan pula makcik-makcik tu dia panggil Kak Long kampung
Mestilah dia minta Endang Estaurina, dia minta apa ni Hattie Scott Endang, dia minta apa ni apa alam. Datuk tahulah lagu-lagu Indon yang apa yang terlintas kat kepala dia orang dia minta masa tu dia minta saya ingat lagi ada satu tu apa nama tu lagu Amelia Contessa. Amelia Contessa. Lagu apa tu Amelia Contessa tu? mimpi lah apa? Mimpi sedih. Dia bagian petang, maklum ni dah habis kerja. Dia dulu dia bukan kenduri sampai pukul 4. Sampai pukul 1, pukul 2 dah habis. Jadi dah habis semua, dah basuh pinggan. Kita dah bagian basuh pinggan tu lain. Makcik-makcik punya time nyanyi tu. Itu yang lagu Mimpi Sedih tu. Akhirnya sebuah impian dengan kita. Akhirnya sebuah impian kan cerita tu kan? Ya. Lepas tu lagu apa Kak Long? Amelia Contessa. Dia main sabut nama tu kan. Di malam sepi. Yang tu kan. Dia tu kan. Dia dulu ambil intro je. Ambil intro jalan. Betul. Okey. Itu beza dia dulu dan sekarang. Maksudnya dahsyat lah nak kena kawal semua. Maksudnya yang makcik kampung dia Amelia Contessa, Hattie Scott Endang, Endang Estorina. Kena yang Pak Long kecewa ni dia nak Jandaku. Kalau kena Rafiq, Roma Irama lagi sakit kepala. Nak dilayannya kan. Kena apa. Tapi masa tu dangdut belum sampai dekat kampung kita. Belum tahu lagi. Kalau dah sampai dangdut lagi haru. Datuk masa tu main pop Melayu banyak kan? Pop Melayu. Pop Melayu. Kalau yang Mercy pop Melayu lah kan. Deloitte pop Melayu lah. Discovery. Tu. Masa tu orang menari macam mana tu? Masa saya tengok yang Melaka ni dia joget. Di Negeri Sembilan menari yang macam mana tu? Yang saya tengok masa saya pergi tu dia dah jadi rock and roll, dia dah ada pengaruh Kuala Lumpur dah. Yang sebelum saya pergi Datuk rasa dia ikut rhythm lagu masa tu dia ikut rhythm lagu. Kalau lagu yang ton keluar yang masa kaki tolak belakang satu, tolak belakang sini tu je. Kan? Lagu apa? Singapura masa tu banyak terinfluence daripada Singapura kan. Singapura swing lah apa benda entah dia punya style lagi. Yang kaki tolak satu belakang macam ni tu. Lepas tu yang dia macam shuffle tu lah tapi slow tu funky music dia lah. Tapi kalau 60-an begini lah semua. Pak Maun. Agogo dia panggil. Agogo Pak Maun. Jadi macam-macam keren lah. Jadi benda tu kita belajar tu. Tapi saya rasa budak baru tak jumpa. Ya betul. Sebab saya rasa muzik di sekarang kenduri pun catering tu. Band nyanyi atas pentas. Mana boleh menari tak tentu hala. Semua orang pergi macam VIP baju batik. Menari kata gila tu. Saya kata tarik keluar. Tapi sekarang ni dah pakai basker dah. Banyak orang kahwin dah banyak pakai basker. Ya. Datuk, saya nak tahu sikit. Kalau bercakap tentang Datuk Hatan ni, kita tak boleh pisah dengan Datuk M. Nasir. Banyak juga lagu-lagu Datuk Hatan dihasilkan oleh komposer yang terkenal tu. Baik untuk macam mana daripada orang kampung di Negeri Sembilan nak meyakinkan seorang komposer hebat di Luncai Mas untuk membuat lagu-lagu dan menerima beliau dalam sebagai anak didiknya. Kalau saya boleh sebut anak didik lah bagaimana nak glue dengan M. Nasir tu untuk permulaan tu bukan senang tu. Mesti ramai artis semua nak M. Nasir, tapi bagaimana Hatan boleh menempatkan diri dengan M. Nasir? Okay, first time saya jumpa M. Nasir pada tahun 1986. Dekat mana? Dekat depan McDonald Bangsa. Dekat Maybank. Dekat Maybank tu depan dulu ada banyak. Haji ingat tak dulu ada food stall banyak kat situ? Dulu nama dia Cherry Blossom. Yes. Kan. Jadi M. Nasir pun baru turun daripada Singapura masa tu. M. Nasir, saya ingat lagi M. Nasir pakai kereta Ceridi ke apa ke? Cerit. Cerit. Daihatsu Cerit. Daihatsu Cerit. Lepas tu saya jumpa dia, tapi dia dah produce apa cerita buatan Malaysia. LA Cats dan Search punya first album dia dah produce.
Cinta Buatan Malaysia. Cinta Buatan Malaysia. Dia baru dapat buat rumah. Jadi masa tu kalau nak cari nyanyi rock, kita kena cari M. Nasir. Kan? Jadi entah macam mana, saya ni sudah jumpa, asalnya saya jumpa orang nama Rosli Rafi. Rosli Rafi, orang kuat UMNO, Rosli Rafi. Dia dengan seorang lagi arwah Abang Daud ni yang secure saya. Jadi masa dah jumpa tu kita cari juga. Jadi jumpa M. Nasir tu masa tu setelah kita jumpa Rosli ni. Tetapi jumpa M. Nasir tu habis kat situ ya masa tu. First time jumpa M. Nasir, macam Abang Nasir, saya nak jadi penyanyi ya. Lepas tu Nasir saya cakap lagi, engkau bagus ke? Kita macam kita panik, bagus. Main cakap macam tu kan. Nasir ni dia suka provoke orang. Tapi perjumpaan tu habis di situ. Jadi saya sudah pergi ikut dengan Rosli Rafi ni sekejap. Lepas tu kita buat satu album, tapi kita album tu tak dipromosi, tak apa, kita habis gitu. Album tu tajuk dia Nostalgia apa benda lah. Tapi tak dipromosi, habis solo dengan company Seremban dengan Rosli Rafi ni. Tetapi lepas tu saya macam frust saya buat album FRU. Saya join FRU. Band pertama join FRU. Tahun 87 kita form FRU. Jadi bila form FRU tu kita saya dalam hati nak M. Nasir. Nak M. Nasir. Lepas tu M. Nasir kata tolonglah Amin Sahab nak buat production. So kita tolong S. Amin punya production. Ingatkan M. Nasir yang produce, rupanya Amin produce. Tapi kita jalan lah. Tapi benda tu tak kena dengan jiwa saya. Saya belah lah. Lepas kedua album tu, saya belah lah. Saya rasa ilmu tak cukup Haji. Tu terus pergi belajar dengan Nasir. Nasir macam mana nak buat produce ke, nak kerja dalam studio dulu lah. Rasa ilmu tak cukup. Arwah Roslan Mamat. Dia ingat tak Arwah Roslan Mamat? Ya. Arwah Roslan Mamat nak form company dengan Mantobah. Arwah Mantobah. Dua-dua ada arwah dah. Jadi dia buat satu company, nama dia Karya Music. Jadi Nasir sudah cakap, kau cari budak nama Hatan tu, kalau kau nak buat company, kau cari budak nama Hatan, kau bawa dia. Ini budak boleh belahnya. Kau cari dulu. Nasir dah tahu dah saya ada, maknanya Nasir yang buka lubang tu untuk Lan Mamat tu. So Lan Mamat yang secure saya. Yang Lan Mamat cari saya dan kita record solo album pertama. Yang kira yang kedua lah, tetapi bagi saya consider yang pertama pasal ini betul-betulnya company ke apa. Tapi dalam pada itu saya masih belajar dengan Nasir. Tu naik Sungai Buloh. Masa tu hutan tebal lagi jalur, naik bas apa? Alamak, Ban Merah tu apa je pergi ke Sungai Buloh. Bukan Tongfong. Bukan bas, Selangor, Pohab. Pohab yang hijau tu pergi Seremban. Tongfong biru komandan. No. Bukan Genting, apa syarikat Genting apa? Syarikat Genting lah. Syarikat Genting. Syarikat Genting bas tu lah. Kita naik dekat Lebuh Ampang pergi ke Sungai Buloh. Nasir masa tu cakap, engkau datang belajar vokal dengan aku dulu. Itu yang hari-hari naik bas tiket Kelawar pergi ke Sungai Buloh. Itu perjalanan kita. Sampailah saya, Nasir kata kau belajarlah ikut studio, ikut work studio dia banyak. Memang saya dari situ kita jadi rapat dan kita dah macam brother lah. So saya rasa banyak yang saya dapat ilmu dari Nasir. Masa Lolok pun baru turun masa tu. Lolok belum buat lagi. Lolok pun baru keluar dari dunia kayangan dia tu kan, dunia awang-awangan dia tu kan. Jadi dia pun nak secure, nak jadi manusia. Masa tu Lolok pun duduk kat Sungai Bersigi masa tu. Ya. Arwah Lolok ni. Jadi kat situlah bermula, dan Nasir membina empire dia, Luncai tu, di Sungai Buloh. Di Sungai Buloh, tapi tempat lama. Studio Nasir pun pakai telur ayam punya lagi lah masa tu. Memburu Rindu, Datuk. Memburu Rindu telah memunculkan Hatan sebagai penyanyi yang sangat hebat. Memburu Rindu telah meletakkan Datuk Hatan keluar daripada imej FRU-nya hingga menjadi sebutan, dan lagu Memburu Rindu masih sehingga sekarang menjadi syolan anak-anak muda di karaoke dan sebagainya. Bagaimana asalnya Memburu Rindu boleh muncul ni, Datuk?
Memburu Rindu, album dia kita rekod di Singapore, di Form Studio. Kita rekod di Singapore. Lagu Memburu Rindu tu asal dia dapat dah lama tu Ril. Tahun 88 selepas FRU tu saya ada buat nak try masuk EMI. Masa tu Fauzi Marzuki ada kat sana. Tetapi masa tu kita macam melukut di tepi gantang macam orang tak pandang kan. Lepas tu bila saya simpan lagu tu. Masa saya dapat tu Nasir dah bagi pada tahun 8 masa saya break pada FRU tu, saya dah dapat dah Memburu Rindu tu dalam tangan saya. Saya simpan je kan. Saya ingat saya nak bawa pergi EMI macam tak ada trust dengan kita. Tak apalah. Saya pun join dengan Lan Mamat, saya bawa balik lagu tu. Itu yang kita keluar rekod tu balik. Tapi saya tahu lagu tu boleh pergi jauh masa tu. Itu lagu Memburu Rindu tu EMI yang rugi. Tok, bagi sikit Tok. Belanja. Kemanakah hatimu kala aku menanti kata cinta mengalir air mata kala sepi tiba. Baru satu rangkap pun kita dah terpaku lah tu Haji. Ya. Tok, Datuk kenal ramai orang. Kita cerita tribute dulu yang tak ada. Apa istimewa JS Kevin? Muzik dia, lagu dia, orang dia, lirik dia. JS Kevin ni, dia satu dalam 1000 Joe Stone, kita panggil dia Joe Stone ni satu dalam 1000. Saya kenal dia melalui budak-budak Wings. Saya pernah duduk dengan Wings dekat Melawati dulu. Pasal kita ngam kamceng. Saya dengan Awi, Eddie ni semua macam adik-beradik Wings ni memang Wings yang kenalkan saya pasal masa tu saya ikut Nasir belajar. Wings tengah produce Nasir produce Wings. Kat situ saya kenal Kevin. Kevin buat Misteri Mimpi Shakila untuk Wings kan, album Wings yang Wings yang tu yang dalam Hukum Karma. Hukum Karma tu saya kenal tu. Belenggu Irama. Belenggu Irama yang first saya belum kenal lagi. Saya kenal dalam masa dia Hukum Karma. Masa saya duduk dengan Wings, masa tu Wings manager, Bob manager Wings. Bob Loman manager Wings. Jadi kita memang macam tu. Hari-hari Wings recording saya akan ada ikut tengok Nasir kan. So kat situlah saya mula kenal Kevin juga. Kevin ada kat studio tu kat Kings. Macam mana Datuk tribute Kevin istimewa? Kevin ni dia ni satu yang istimewa. Dia dengan dunia dia tau. Dia dalam dunia dia tau. Dia satu manusia yang buat lagu terus buat lirik jalan terus tau. Tak ada orang buat macam tu sekarang. Dia buat dia tak campur ramai orang. Dia dengan dunia dia menyendiri, dia layan dia. Kejap lagi dia buat dia sambil dia nyanyi lagu tu terus keluar lirik. Dia buatkan saya lagu Hitam Bukan Impian tu dekat tepi Tok Kong dekat King Studio tu. Masa tu dia kata, aku dengar gua dengar lu nak record nanti. Solo album Jo, bagi satu lagu. Boleh kan. Lu buat gitar. Dia buat gitar, dia pegang gitar tu dia terus kemana menyepi. Kau tulis. Saya siap standby dia tulis. Hitam yang ku cari. Apa ni? Dah habis dah siap semua Kevin. Jo, apa tajuk lagu ni? Di Pantai Semak, dia katakan. Di Pantai Semak? Apa yang semak? Tajuk Di Pantai Semak. Mula-mula memang tajuk lagu tu Di Pantai Semak. Lepas tu saya ada pilih satu benda, tajuk album kena ada words yang betul. Contoh dia macam Wings, teori domino, search phenomena. It is a phenomena. Jadi saya tukar benda tu. Saya tukar sendiri Hitam Bukan Impian. Pasal kita tak mau black. The darkness tu jadi dia Pantai Semak kan semak terus kan, jangan main kan. Jadi itulah Kevin. Kevin ni dia unik dia. Kau bukan senang nak dekat dengan dia dan dia pun bukan senang nak dekat dengan orang. Betul. Itu Kevin. Yeah. Dia hanya akan bagi lagu orang yang dia percaya. Dia tak akan bagi lagu dekat semua orang tau. Dia bagi kat Wings. Dan ekspedisi kena terima kasih pada Kevin. Tak ada Kevin, tak ada ekspedisi.
Itu cerita dia. Okay. Macam Datuk tengok Lolok pula, pergaulan Datuk dengan Lolok, istimewa Lolok dengan lirik dia, Lolok dengan personality dia. Yalah, orang Singapura baru keluar daripada gua, datang Kuala Lumpur baru teringin nak jadi orang. Baru sedar kata jadi orang ni seronok. Dan waktu Datuk dapat kawan daripada era dia Sungai Besi baru mengembara nak jadi orang, Kelang Kabut, bercakap. Kadang-kadang dia bercakap 5 minit, kita tak tahu apa dia cakap. Macam mana Datuk mula dengan dia dan Datuk tengok dia istimewa sebab Datuk sama dengan dia sampailah 2008 bila dia tak ada. Lolok ni, saya pernah satu kali berjalan dengan Lolok. Lolok ni dia membaca. Dulu masa dia pernah duduk ke dalam, orang tak perlu bawa makan kat dia, kena bawa buku jumpa dia. Itu kisah dia di Singapura. Jadi ada satu kali tu, ingat jalan yang nak pergi ke Kota Raya, kan ada kedai buku lama-lama. Tahu. Lepas pada Central Market tu. Saya kat kedai buku bandar tu. Teman Lolok jalan. Masa tu dia tengah nak buat 30110 ke belum? Elamnya tu. Saya teman dia jalan. Jadi dia duduk dalam kedai buku tu dekat 2 jam Haji. Ya, betul. Saya daripada berdiri menyangkung, rokok habis dah. Tengok Lolok pilih buku ni semua. Bawa banyak ni, dekat 20 buku beli. Lolok ni saya rasa dia PhD tanpa perlu pergi belajar PhD lah. Dari segi bahasa, dari segi penggunaan susunan ayat, susunan kata-kata, susunan rima, AB dia semua, dia ni memang dahsyat lah. Dia memang genius bagi saya. Saya tabik dia ni tampat dia, kalau ikut saya lah, Lolok ni kita anugerahkan dia falsafah kedoktoran sepatutnya, walaupun dia dah tak ada. Ya, betul. 400 lirik yang luar biasa tu, bukan sikit. Ya. Lebih 400 lirik dan semuanya hampir separuh daripadanya popular. 400 lirik bukan dari segi kuantiti, quality. Lirik dia dalam 10 lagu album Anda Pemata Timur saya, 10 lagu Lolok. First album saya kebanyakan lirik Lolok dengan Bob je. Orang lain tak buat. Orang lain tak buat lirik saya. Kecuali Amran Omar, Ameniti Perjalanan. Yang lain-lain tak ada. Saya hanya penulis lirik saya, Bob dan Lolok. Dan yang terbaru lagu gaya saya, ataupun saya buat sendiri, siapa? Budi. Dia buat lagu gaya saya. Tapi Lolok ni memang saya, pasal tu bila Lolok tak ada, saya tak boleh kerja. Saya tak boleh keluar. Nasir pun tak jumpa jalan, dengan saya pun tak jumpa jalan. Begitu hebat pengaruh Lolok tu. Ya. Saya rasa macam saya tak boleh ingat lah Lolok ni. Saya sangat terkesan tau. Kalau Lolok ni dia macam my brother lah. Pasal dalam album ni sedih lah sikit. Lolok. Ingat lah Lolok kan. Lolok ni dalam satu album tu, kadang-kadang kita discuss untuk album tu, kita nak kena, dia bukan saja dari segi lirik tau. Daripada album tu nanti dia akan campur tau. Lu tak boleh buat gitu. Lu ingat ni zaman-zaman Lee Kuan Yew ke? Dia macam gitu tau. Dia macam-macam semua. Dari situ. Yalah, dia punya provokasi. Dia punya nak. Jadi, dia campur sampai ke muzik, sampai ke apa, dia campur tau. Lirik semua, memang kita serah bulat-bulat ke dia. Pasal tu saya rasa saya kehilangan. Saya ada seorang saja lagi penulis lirik saya, yang setengah daripada kehidupan dia ni, saya bersama dengan dia, Bob Lokman. Itu dia. Sampai sekarang pun Bob masih tulis lirik untuk saya. Bukan orang lain tak bagus, saya tak boleh lah, tak pernah try pun. Betul. Rendang tak berbuah, meletup lagu itu, tetapi lirik dia seolah-olah menceritakan tentang suka duka insan seni. Bertelanjang, lirik dia itu, bila kita dengar, dia secara tidak langsung seolah-olah menggambarkan bahawa ibu mengertilah aku sengsara dan sebagainya. Adakah itu sebenarnya manifestasi terhadap insan yang bergelar anak seni itu? Lirik tu adalah kisah benar tau.
Itu kisah benar. Masa tu Bob dia tengah paralyzed masa itu. Bob masa tu tengah paralyzed di Sungai Buloh, tengah jaga anak dia. Dia pun ada satu masalah masa tu, saya pun tak nak sebut lah benda tu kan. Jadi dia masa tu tengah malam tu kita nak record. Jadi saya ni pergi kerja Bob. Bob ni tak siap buat lirik lagi kan. Saya pergi kat rumah tu, saya tengok Bob tengah merangkak kan. Bob kata, aku tak larat lah. Saya pun tiba-tiba bersama menyarap ni, Bob, tak apa Bob, aku teman kau Bob. Bob ni teman ni dengan anak buat susu lah, apalah kan. Kejap dia buat lirik. Okay. Dia buat kejap. Cuba kau tengok kejap. Lepas tu saya cakap, yes Bob, ini Bob, ini. Bob tuliskan kisah dia. Terlantar dalam telanjang di pintu rindu, hidup dan mati di sisiku. Bila saya tengok, ibu mengertilah aku sengsara, lemas berendam air mata. Masa saya keluar pada pintu rumah tu, saya tengok tu, saya tahu Allahu Akbar, Bob, engkau lah kawan aku kan. Saya rasa macam saya tak boleh ingat Bob punya sacrifice untuk saya tu. Bila saya keluar pada pintu rumah dengan dia menyarap, dia tengah kesengsaraan hidup dia masa tu kan. Saya rasa macam Allah, saya pasal tu saya cakap setengah pada kehidupan Bob tu saya dengan Bob. Siapa pun tak bolehkah putuskan kehidupan akrab saya dengan Bob tu. Itu dia lagu tu. Pasal tu apabila saya nyanyi lagu tu, jiwa saya pergi sekali dengan lagu-lagu tu. Datuk berada dalam sejarah lagu tu. Datuk kehilangan banyak kawan yang kelihatannya menjadi sebahagian tangan dan kaki Datuk. Agak bersendian kerana Lolok dah tak ada. Bob berada dalam keadaan yang sangat uzur. Bob uzur, tapi sekarang Bob dah okey sikit, alhamdulillah. Selepas dia operate tu saya sangat bersyukur. Bob Bob at one time dia merajuk, dia tak nak tulis lirik kan. Ya. Saya tarik dia keluar balik. Saya tarik dia keluar. Kita buat first lirik yang lagu yang saya buat dengan Nash dan Datuk Malik tu. Apa lagu lupa. Lepas tu Mana apa? last year saya buat satu single 5 Oktober. Itu Bob punya lirik. Lagu tu kisah benar juga. Kisah anak Bob pass away. Kan 5 Oktober tu anak Bob pass away. Arwah almarhum Adam ni. Dia buat lagu tu, saya rekodkan lagu ciptaan Jebon. Lirik Bob. Masa kita buat. Datuk ada kompos 5-6 lagu. Kenapa Datuk berhenti Dok? Saya banyak kompos lagu. Pasal masa tu kita tak jumpa orang yang boleh nyanyi lah. Takkan kita nak nyanyi sendiri je kan. So, ada lagu macam saya, lagu Nora dah ambil lagu Nora saya. Banyak agak penyanyi macam Chris dulu. Tapi bila sampai tu saya lebih kepada more into nak nyanyi lah. Saya buat lagu, saya macam tak dapat deliver apa yang saya nak lah. Macam saya banyak buat lagu yang blues bass ni lagu tau. Jadi saya rasa macam tak bagi cukup lah kan. Macam mana ni? Jadi lama-lama saya macam bila revolusi muzik tu tukar, langsung saya pun buat jalan sendiri. Malah lah bagi lagu ni. Apa maksud Datuk revolusi muzik tukar tu? Apabila lagu-lagu kita banyak yang sebenarnya menjiwa tau. Tapi bila sampai dulu satu lagu 5 minit, betul tak Ji? Betul. 5 minit setengah. Lepas tu bila masuk je tahun 2008, lepas pada Bisopona, bila Indonesia datang, mereka dan radio mula mainkan lagu 3 minit setengah. Jadi saya rasa airtime banyakkan lagu. Saya rasa macam tak cukup penceritaan lah. Pasal lagu kita kena apa yang kita nak sampaikan, story line nak kena betul. Jadi kalau pendek-pendek, apa yang sempat nak cerita. That's why saya rasa Nasir pun tak buat lagu sangat untuk dia, kerana saya rasa macam kita tak boleh nak cerita pasal kita bila kita buat lagu, kita dah ada cerita di dalam lagu tu. Tapi kalau tak boleh nak cerita, macam mana? Kan?
Itu yang buat kita frust tu. Tapi sekarang lagu lagi Datuk, pendek. at one time, Datuk mengambil keputusan untuk menghasilkan sebuah album tribute pada M. Nasir dengan menyanyikan semula lagu-lagu ciptaan M. Nasir, Gerhana, Kepadamu Kekasih. Ya. Kenapa tiba-tiba Datuk mengambil keputusan untuk menyanyikan, menghimpunkan balik lagu-lagu Sifu tu untuk dinyanyikan semula dengan arrangement yang lebih menarik dan sebagainya. Bagaimana idea itu timbul? Sebenarnya saya itu mula-mula saya ni ada jiwa entrepreneur ni sangat kuat dalam diri saya. Saya business strategy. Dari satu business strategy, satu lagi saya rasa saya nak nyanyi, kalau nak buat benda-benda ni lagu yang saya suka. Lagu Gerhana tu zaman kita main orang kahwin lagi, masa tu Kembara dah main. Kan? Jadi masa saya bagi tahu Datuk Nasir Abu Kasim dengan Tan Sri Tony Fernandez yang saya nak buat album ni, saya cakap, Masih, gua nak bikin album tribute to M. Nasir, mentor. Mentor. Ini lagu-lagu yang gua suka lah, Nasir punya, gua nak nyanyi balik, gua buat muzik gua punya. Dia orang nampak benda tu, setuju saja. Album tu jual banyak gila kan. Ya. Ya, album banyak. Pasal banyak orang. Sekuntum Merah. Setiap lagu tu, Datuk pilih kenapa istimewa dia? Sama ada Datuk minat lagu tu masa remaja. Cuba cerita, selection lagu yang M. Nasir Datuk pilih. Lagu Sekuntum Merah saya memang sangat suka dari dulu. Jadi zaman-zaman dulu, even zaman saya form 4 tu Sekuntum Merah dah keluar dah. Form 3 ke form 4 Sekuntum Merah keluar. Dan saya masuk pertandingan nyanyian, saya nyanyi lagu Sekuntum Merah. Ada satu kontes tu saya nyanyi lagu tu, saya menang. Sekuntum Merah. Pasal tu saya bawa benda tu salah satu lagu. Dalam tu ada lagu, dalam album Mentor tu lagu-lagu yang kuat. Contoh dia macam lagu Tiara tu. Tiara tu M. Nasir bagi saya dulu. Ya, tahu sejarahnya. Tengah produce Chris. Masa produce Chris, saya assistant producer. Jadi lagu tu saya dapat. Cikgu Nasir cakap, kau nak lagu ni kau ambil lah. Tapi masa tu Chris lagu tak cukup kan. So betul. Tak ada killer song pula tu. Tak ada killer song. Lagu Tiara tu Nasir buat dekat Singapura lagi. Masa tengah rekod kita punya kat Singapura. Album Memberi Rindu kita Nasir rekod buat bagi Tiara tu dekat Singapura. So baru saya bagi dekat Chris lagu tu. Dalam tu ada lagu apa juga? Lagu Kepada Berikan Nur Bisa. Berikan Nur Bisa memang saya suka. Pasal lirik dia saya suka kan. Lagu Tarian Rimba Cinta Mystical. Kerana saya rasa perjuangan Dr. Wan untuk Dr. Wan ni dia memang suka nature. Jadi kita kena ada satu benda yang kita kena statement, kita kena fight for. Kita ni memang rock and roll tapi kita kena ada benda yang kita suka tau. Jadi benda-benda tu ada relate dia semua sebab dia ada. Macam lagu Kepadamu Kekasih, saya baik dengan Yunus Sasa. Yunus Sasa is a reporter. Dia yang buat lirik tu. Kepadamu Kekasih. Jadi lagu Kepadamu Kekasih masa Kembara dulu saya dengar lagu ni best gila. Saya suka. Lepas tu lagu Kupu-Kupu. Lagu Kupu-Kupu kenapa saya pilih? Lagu Kupu-Kupu kerana lagu tu G 2 chord yang daripada mula sampai habis. Kaulah seekor. 2 chord real daripada mula sampai habis. D minor G. Mana nak cari sejarah lagu yang pop dengan menggunakan 2 chord je. 2 chord. Lagi satu dia terinfluence daripada Pink Floyd juga. Lagu Kupu-Kupu tu. Macam saya suka Pink Floyd juga. Macam Roger Waters semua saya suka. Kan? Jadi pasal tu saya layan lah benda tu. Lagu tu. Haji, Datuk. Saya nak sentuh satu perkara Datuk. Kita tengok banyak artis-artis zaman Datuk dulu hingga sekarang sudah hilang daripada radar, istilah dia. Itu nombor 1. Nombor 2, bukan saja hilang daripada radar tetapi mereka berhadapan dengan krisis kehidupan sosioekonomi yang teruk. Ada yang terpaksa meminta bantuan sana dan sini. Tetapi berbeza dengan Datuk. Datuk seolah-olah
telah nampak bahawa untuk menjadi seorang insan seni tidak cukup dengan hanya bergantung kepada rakaman album. Kalau kita lihat, alhamdulillah sehingga kini Datuk antara orang kata mentor pada artis-artis lain, bukan saja menyanyi tapi juga Datuk telah daripada awal lagi telah menyediakan masa depan yang okey dengan bisnes dan sebagainya. Adakah memang Datuk daripada awal lagi dah predict bahawa sekiranya aku tidak move on, aku akan berhadapan dengan masalah? Silakan Datuk. Saya pegang benda tu pasal banyak juga orang lama-lama kan, jadi yang memang fully concentrate on music ni, bila habis dia hujung kerjaya dia tu, kebanyakannya macam kalau tak betul salah bawa benda tu. Saya pegang satu benda, arwah bapak saya cakap, kau nak menyanyi, kau menyanyilah. Dua bondo kau kena jaga. Dadah kau jangan main. Orang tua jangan kau kurang ajar. Sedekah kena banyak. Itu saya pegang orang tua saya. Jadi maknanya orang tua saya cakap tu, saya ambil iktibar, nyanyi ni nanti kau kena ada satu yang kau, selepas satu step ni kau kena buat benda lain yang boleh menyambung kehidupan kau untuk lebih selesa di masa hadapan. Pasal apa? Kita pun tahu kita punya senario sangat kecil. Kita punya senario muzik kita ni, industri kita ni kecil. Kita bukan macam Indonesia, ada gudang garam boleh tour satu kali tour 400 show. Kita pula dah tak boleh syarikat tobacco semua sponsor kita punya show. Jadi benda-benda tu saya ambil langkah awal. Bila saya melangkah je, saya dah start benda-benda sikit-sikit saya buat. Bukanlah meniaga yang dahsyat gila-gila, tetapi saya ada satu yang saya boleh bergantung. Macam itulah. Apa Datuk tengok sekarang scene sekarang, kalau tengok dalam dunia muzik sekarang, penyanyi bukanlah saya kata Datuk sebut tu kira lama lah. Kalau untuk saya tu datang subuh sebelum asar dah hilang. Penyanyi kalau Datuk kata setahun tu kira terror lah. Maksudnya saya, bukanlah saya kata kita orang tua tu kita pun dengar suara-suara yang biasa-biasaan. Zaman The Mercies, zaman Deloitte, zaman Discovery. Kita bukanlah dengar suara penyanyi yang hebat pun. Cuma lagu evergreen. Cuma sekarang ni saya rasa memang saya rasa kata walaupun muzik meningkat tinggi muzik player muzik meningkat tinggi, tapi saya kata quality karakter penyanyi tu saya rasa macam sangat Maggie lah. Maksudnya tepat time dia kembang je kau makan, lepas tu kau biar lagi lama dia dah lunyai. Saya rasa macam tu lah yang kalau Datuk kata tu setahun, tapi saya anggap kata ada yang subuh menyanyi belum asar dah habis. Dah tak tahu dah mana pergi sebab banyak. Tapi saya tanya Datuk kan, kalau lah Datuk boleh bagi tip sebenarnya menyanyi ni apa tu? Menjadi penyanyi ni apa? Dia jadi penyanyi ni bukan setakat kau nyanyi, kau recording, kau penyanyi. Engkau kena datang situ sebagai pejuang tau. Kau kena bawa diri kau sebagai pejuang untuk karya-karya engkau, pejuang untuk keluarga engkau, pejuang untuk diri engkau, pejuang untuk Allah, yang semua kau kena bawa benda tu. Benda ni kita bukannya suka-suka jadi penyanyi, popular. No, tak. Bukan. Kita kena angkat diri kita pejuang tau. Kita kena berjuang untuk hidup. Tu dia. Barulah jadi penyanyi. Tu Datuk nampak kata dari segi karakter, dari segi mind setting tu tak ramai lah macam tu Yang kita tu terang je lah. Saya hanya boleh tengok berapa kerat sekarang yang saya rasa penyanyi sekarang yang saya rasa ciri-ciri dia tu ada karakter menyanyi. Setakat boleh menyanyi nak dengar terhibur ni tu, saya duduk depan Sogo buat menyanyi pun saya dah rasa terhibur. Tapi bila menjadi seorang penyanyi ni, maksudnya karismatik dia berbeza. Yep. Sungguh pun kita tengok artis yang kita kata berada dalam zona macam saya kata saya sebut arwah Kak Saipah ini. Menyanyi kecintaan dia kepada irama asli, kemahuan dia kepada lagu yang perfect. Kan Kak Saipah ini lepas tu kalau dia nak buat show ni, dia bukanlah nak buat satu show yang dia nampak megah. Dia nak satu show tu orang balik dan bertahun-tahun kegembiraan. Walaupun dia kata dia hiburkan orang 2 jam, tapi dia kata, Zainal, kalau boleh saya nak orang ingat bertahun-tahun seronoknya berada dalam show saya.
Saya rasa itu yang tak ada. Puas itu yang tak ada pada sekarang. Saya tak banyak tu jadi wartawan hiburan sekejap je waktu saya jaga Panca Indera Utusan Malaysia tu. Jadi saya sempatlah tengok thought orang-orang yang ada dulu macam saya jumpa Dahlan Zainuddin waktu dia jadi A&R artis yang repertoire. Sony. Masa tu dah Sony. Saya tanya dengan Abang Dahlan. Masa tu Abang Dahlan kata lebih penyanyi yang ada sekarang dia lebih pada zaman dulu. Dulu dia kata menyanyi ni sebab kita tak ada nak dapatkan duit. Itu waktu orang Melayu nak keluar pada kemiskinan. Dia kata kita tak ada lulusan, kita tak ada apa, kita ada suara, kita datang menyanyi. Itu zaman orang Melayu membuka lembar dunia nyanyian. Kemudian barulah datang orang yang mengisinya. Orang mengisinya saya anggap zaman M. Nasir, zaman S. Amin Sahab bawa lirik besar-besar troka kan. Kemudian barulah datang Lolok apa semua ni. Tapi saya rasa sekarang muzik tu menurun lah tu. Saya rasa kalau ada anger pun saya lebih anggap anger yang selfish, mewakili diri sendiri. Kita nak dapat vibrate social dalam lagu tu pun agak payah. Itu yang saya rasa kata bila dengar lagu sekarang tu tak enjoy lah sebab satu, semua orang claim dia penyanyi. Tapi saya kata kau melagukan je tu. Kalau tu sifat dia kena ada, melagukan tu perbuatan je. Pasal Atau apa komen Datuk? Saya rasa suka tak suka kita kena terima kehadiran zaman digital. Ya. Dan budak-budak sekarang ni nak jalan pintas saya nampak. Yang saya nampak dia nak jalan pintas dan dia mungkin terbawa-bawa dengan apa yang sampai daripada barat, apa yang sampai daripada Korea. Jadi sudah buat benda sekarang more into sound, is no more music. Kan sekarang banyak pakai sound saja, drum beat, ada keyboard sikit bunyi ting 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 ni. Kalau tak percaya cuba dengar lagu baru siapa Waris. Rambau Most Wanted Part 2 dengan recorder punya sound dengan tu satu kan. There's no more keindahan music tu tak ada lagi. Kalau kita tengok persembahan live mungkin ada lagi. Persembahan tu ada orkestra boleh backing Tetapi untuk album sekarang ni saya tengok makin lama makin ringkas. Saya kena terima dalam paksa lah benda tu. Pasal terima dalam paksa pasal I have to accept it kerana anak-anak kita suka benda tu kan. Tapi saya cuba mengkaji juga apa yang sedap ini kan. Kat mana yang sedap ini. Saya terpaksa menerima kenyataan yang kau sekarang main lagu-lagu. Saya ada few singer baru yang saya suka lah. Contoh macam Yoni Boy ke apa kan. Lagu-lagu melodi dia. Tetapi dari segi music wise saya tengok ada benda macam makin lama makin kelompong lah Ji. Ada yang tak cukup warm sound, tak ada apa tak ada. Saya rasa macam sesuatu yang hilang Mungkin itu dia punya trend sekarang dan the circle will coming back another 20 years, we don't know. Tetapi apa pun saya sound music tu saya rasa macam sekarang ni orang pun macam tak tahulah dia. Saya tak fikir dia ni appreciate music ke tak appreciate music ni. Saya dengar kan lagu baru banyak saya dengar macam ke mana dia punya. Sekarang kita tak dengar solo lagi dah. Mana kita dengar solo gitar. Satu dua adalah. Tapi tak ada yang sekarang dah more into memang baru-baru ni saya baca juga Zainal Abidin Hijau komplain. Datuk Zainal kata no more music sekarang main sound je. I agree benda tu. Dan at the same time saya terpaksa agree dalam paksa saya kena terima sound today. So, I have to accept it kerana saya hidup dalam dunia baru ni. Anak saya komposer. Dia komposer dan dia buat produce juga untuk few Yoni Boy semua banyak dia tolong produce juga, dia buat arrangement. Saya dengar lah dia buat tapi saya tak berani lah campur pasal itu dunia dia. Sekarang dia cakap orang, this is a new sound ya. You think what? Zaman Black Sabbath ya? Kan? Jadi saya Datuk, saya nak ambil satu soalan tu Haji daripada penonton kita. Saya pick up satu soalan ni daripada saudara Muhammad Nizam ni. Dia bertanya, Datuk Hatan sepanjang pemerhatian Datuk terhadap artis-artis baru sekarang, mungkin Datuk boleh namakan satu dua penyanyi yang Datuk melihat mempunyai ciri-ciri perjuangan artis-artis lama ataupun yang
yang bagi Datuk berlainan sikit dia punya misi dan visi dia yang Datuk lihat lah hati-hati baru siapa agak-agaknya kalau Datuk boleh kongsi. Terima kasih Muhammad Nizam. Yoni Boy. Yoni Boy Budak tu dia ada itu blues tau. Dia ada itu jiwa. Nak jadi penyanyi ni kena ada blues. Ada blues tu bukan kau pernah nyanyi R&B ke blues, tapi kesengsaraan tu kena ada tau. So, saya nampak Yoni ni dia ada sengsara hidup dia lah. Kalau tidak dia tak jumpa itu jalan tu je. Dia nampak tu benda tu. Betul. Jadi betul. Saya nampak benda tu. So saya boleh Yoni Boy Yoni Boy ya. Budak baru Yoni Boy. Cuma nasib baik Datuk nampak. Saya langsung tak nampak tu. Saya bukan orang seni lah Tok, tapi maksud saya ni pergi sekolah ni kena dengar lagu Shooting Star. Maksudnya Bad Company ajar kita pergi sekolah. Mak ayah tak ajar, tapi Shooting Star. Shooting Star. Datang Kuala Lumpur sebab di kampung tak boleh jadi John Lennon. Di kampung tak ada perjuangan. Dia datang Kuala Lumpur sebab harap-harap dah boleh jadi macam John Lennon. Jadi muzik iring saya Datuk, tapi bila sampai dalam period ni dia terberhenti lah. Jadi saya tak cari period sekarang Datuk. Orang cerita tentang apa kos sara hidup. Saya tak jumpa. Dulu saya boleh dengar lah juga M. Nasir punya muzik. Sekarang ni orang cerita. Sekarang ni tu masalah kita. Orang tua tak ada masalah tu. Orang muda ada masalah. Tapi dalam dunia seni tak ada. Drama pukul 7, pengarah muda, pelakon muda, penulis skrip muda, Melayu kaya. Berebut harta berbilion-bilion. Dengar lagu apa semua tu, dengar lagu semua tu, masalah Melayu satu je. Putus cinta. Lepas tu kelahi dengan orang. Sekarang tu jadi penyanyi senang tu. Kelahi sama penyanyi, buat lagu, peminat kena dengar. Saya punya hati sakit tu. Tak pernah berlaku dalam sejarah tu. Orang berkelahi buat lagu untuk melancarkan perang kepada musuh seni. Tak pernah berlaku tu. Daripada zaman P. Ramlee pun, orang dulu tobat lahum tak buat lagu untuk pendengar-dengar atas tujuan misi melancarkan misil peribadi. Itu yang dia bawa daripada dunia hip hop US tu. Pasal US kan East Coast dengan West Coast kan. So dia rival, gangster. So benda tu dia adapt kat sini nak bergaduh terus dalam lagu kan. Benda tu tapi bagi saya rasa benda ni kau create your own lah. Kalau boleh kau jangan paksa buat lah. Jangan paksa budaya lah. Patutnya kau kena create sendiri. Keluar benda yang outside the box. Keluar daripada outside the box. West dan Coast lah tu. Gangster tulen. Kita penyanyi tu Bangkok pun dah kecup perut. Bangkok tak bayar kereta 3 bulan pun dah kecup perut. Dekat sana penyanyi tu, dia tak bayar bank 2 tahun. Bank tak call dia. Tak berani. Dia gangster tulen. Tak berani. Dia tak bayar bank diam je. Tak ada manager bank akan berani call pasal dia gangster tulen. Dekat tempat kita ni yang menyanyi lagu yang macam East and Coast ni, bank call 3 bulan. Demam lah. Kau tolong jawab ni. Nanti aku pergi bayar. Ini scene mulik tu. Saya nak tanya balik ni peminat mungkin nak tengok memori lah tu. Apa lagu 70s yang paling Datuk suka? Kalau saya akan menganggap lagu Belayan Jiwa sebagai yang terbaik. Apa lagu 80s yang Datuk suka? Kalau saya menganggap lagu 80s yang paling baik adalah Batu Sweet Charity. Datuk, kita main 2 orang. Datuk, apa lagu 70s yang Datuk lagu suka? Saya nyanyi tepi jalan memang kita dua seorang sama. Belayan Jiwa. Okey. Belayan Jiwa sama. Saya nak dengar version Datuk. Versi Datuk Atan, Belayan Jiwa. Seindah tiada lagi yang ku ingatkan, sayang kau hilang menanti, biar sampai akhir hayatku di dunia ini. Kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Dulu saya tu lain tu. Saya terus teringat Boy tu. Saya terus teringat Boy. Sebab saya dibesarkan oleh Boy. Kan lagu tu Carefree penyanyi asalnya Boy. Bukan JJ nyanyi lagu tu. Terus saya teringat. Lagu tu yang nyanyi Simon Justin Leo. Okay. Simon keyboardist. Simon gitaris, Simon Carefree. Simon dulu the best gitaris.
Saya memang peminat carefree. Jadi saya tahu semua. Okey. Sampai sekarang saya masih kamcing dengan Abang JJ. Okey. Saya carefree ni minat lah tu, tapi ada satu lagu dia yang saya tak boleh dengar. Lagu apa? Air Mata Sinaga-naga. Cinta. Bukan, Air Mata Cinta. Air Mata Cinta jenis lagu dia. Dia berbahagia menimang cahaya mata. Haruskah aku terus menderita? Lagu ini lama lah. Lagu girlfriend dah kahwin, dia tak kahwin sampai ke sudah. Itu. Kalau dinyanyikan balik meletup lagu tu tau. Tapi waktu tu Carefree banyak sangat killer song. Jadi lagu tu tenggelam sebab dia duduk dalam album Kebebasan yang ada Rindu Bayangan. Lagu tu agak tenggelam. Saya suka lagu dia satu lagi, lagu yang Carefree yang ku titis bendang dan permatang, inti padaku gadis desa, pulangnya daku ke pangkuan kerana tak sanggup berpura-pura. Saya sangat terkejut lah. Sebab saya ingat Datuk Hatan ni dia lebih pada blues dengan rock saja. Rupanya lagu-lagu bentuk mendayu-dayu ni pun ini first time ni. Saya berani jamin SN Salim pun dia menyanyi. Saya berani jamin Datuk Hatan akan menyanyi SN Salim. Sebab itu adalah lagu Melayu lama yang memang dia panggil pure blues Malay. Siapa yang tak dengar Datuk SN Salim, dia tak akan kata dia pure blues Malay. Betul tak? Betul. SN Salim. Saya sampai sekarang tu SN Salim. Ahmad Jais sampai sekarang. Simpang 3 Pohon Bambu. Saya kalau tak kena simpang bambu, simpang 3 rupa bambu tu, terasa lupa jadi Melayu. Sebab lagu tu lirik dia perfect. Di Ambang Sore. Di Ambang Sore. Biasalah orang dulu tu, dia ingat lirik, dia mana ingat tajuk lagu. Tajuk tak ingat. Kau menyanyi lagu Simpang 3 Rupa Bambu tu, band Simpang 3 Rupa Bambu, Ambang Sore. Di ambang sore nan lalu. Aduh. Itu dah bunyi. Aduh. Itu lagu kalau kita main orang kahwin, bahagian tengah hari kena main. Lagu wajib kan? Edisi tengah hari. Saya masih ingat saya rasa budak-budak Melayu, budak-budak baru BBNU, yelah zaman digital lah, tapi please go back to history of the Malays punya material, just to get to know, bukan nak suruh kau nyanyi pun, supaya kau rasa berbangga jadi anak Melayu, itu saja. Betul. Saya sampai sekarang tu saya kalau tak ada apa-apa pun saya masih lagi dengar Agogo, sebab saya rasa tak tahulah bila saya rindu dekat Sharifah ini, saya masih dengar lagi lagu Agogo. September, Surat dari Seberang. Kerana tak ada, saya tak boleh dengar dah muzik baru tu yang boleh bagi saya kegembiraan orang Melayu dulu macam mana. Saya boleh bayang kegembiraan orang Melayu dulu adalah macam lagu pertemuan bulan September dengan lagu Agogo dia Surat dari Seberang. Jadi kita boleh ada rasa penderitaan orang Melayu tu dulu macam mana bila putus cinta, dengar di Ambang Sore, dengar SM Salim. Orang Melayu dulu kalau dia nak perli orang kerana dia tak gembira ni kan, dengan SM Salim bukan pasal roboh yang tebu tepi bibir tu. Tanam tebu tepi bibir, Edi Sri Tongkar ke tu? Bukan, SM Salim menyanyi. Menasihatkan orang Melayu tentang Allah. Wajah, tak seindah wajah? Tak seindah wajah. Tu saya akan fikir. Halus lagu tu kalau dengar tu, insaf pasal kita rasa macam mungkin kawan kita nyanyikan untuk kita. Dan mungkin itu perangai kita dalam lagu tu yang kawan kita nak nyanyikan untuk kita. Kelebihan lagu kita dulu sampai 80s, 90s, sebenarnya kalau lagu-lagu saya tahu lah, lagu-lagu saya kebanyakannya lirik dia kita berasaskan tasawuf. Jadi benda tu bukan setakat kita nyanyi saja, tapi kita kena make sure yang mendengar tu kena terima benda apa yang kita nak bawa. Itu saja. Ya, faham. Kan? Jadi sekarang itu benda tak ada. Datuk tak jawab lagi. 60-an lagu apa yang Datuk paling suka?
60-an? Ha. 60-an. Tadi 70-an Datuk dah suka. Saya suka tadi ni. 70-an Datuk cakap sama. Datuk 60-an Datuk suka apa? Saya suka SG Bank ni lagu. Oh, okey. SG Bank, kerana saya ingat zaman dulu fanfare, masa tu SG Bank datang kampung dekat Istana Lama tu, saya kena bapak saya dukung nak tengok SG Bank nyanyi tu. Allah. Dulu-dulu SG Bank, A. Ramli. A. Ramli punya lagu pun hebat-hebat tahu dulu. A. Ramli. Betul. Ya. A. Ramli Saya kalau peminat nyanyi, A. Ramli. apa lagu dia yang anak dara boleh terjun flat tu? Alamak. Padamu pulanglah wahai kasihku. Kan? Oh, jangan main. Dulu kalau ikut sejarah lama-lama dia, makcik saya cakap, anak dara lu terjun flat kalau tak dapat tengok A. Ramli ni je, men. Satu perkara yang menarik Tuan Haji, Datuk, bila bercakap tentang Datuk Hatan, dia boleh glue dengan penyanyi-penyanyi zaman sekarang ni. Kita tengok kolaborasi Datuk dengan Wari, dengan siapalah kalau saya boleh recall balik lah. Maknanya, Datuk tidak ego dalam muzik Datuk. Maknanya Datuk boleh, walaupun Datuk satu nama besar, walaupun background Datuk, muzik Datuk ni lebih pada blues, soul dan sebagainya, tapi Datuk boleh menyesuaikan diri dengan muzik orang-orang muda, orang-orang baru, generasi sekarang Datuk. Macam mana itu Datuk? Ini kita panggil crossover market. Dan kita kena jadi smart juga. Kita tak boleh tahan kita punya ego. Aku nak nyanyi lagu aku. That's why macam masa saya waris kata, okay kita buat reggae sikit. Reggae memang saya minat lah, tapi dia dah modern sikit kan. Gadis Jolobu ada hip hop dia sikit, ada rap dia sikit. Jadi saya masa waris bagi tu, saya terima dengan senang hati. Pasal saya rasa this is something new yang aku buat. Aku suka reggae tapi dia ada rap kat tengah tu, kita boleh blend benda tu. Lagi satu dia lirik Negeri Sembilan. Lepas tu ini memang strategi perniagaan. Crossover market. Kita pun kena tompang dia punya market dan dia pun nak tompang kita punya market. Sama-sama win-win situation. Itu je. Tapi saya rasa crossover yang paling berjaya lagu Datuk dengan Waris lah. Saya rasa itu antara saya ingat by 20 years kalau kita nak bercakap tentang crossover, itu yang paling berjaya lah. Dari segi anak muda pergi dengan muzik moden, tapi orang tua boleh dengar kerana elemen tradisional Malay dia kuat. Fighting spirit ada dalam lagu tu. Saya fikir kata satu lagu kan, terhibur ya tu, tapi menghiburkan kecerdikan. Itu yang lain. Menghiburkan hati satu. Tapi dengar lagu Waris tu, menghiburkan kecerdikan. Itu yang steam dia lain tu. Menghiburkan kecerdikan tu yang seronok tu. Itu kita tak dapat pada muzik sekarang lah. Saya ingat kata susah adalah kerana orang tak percaya kata sebenarnya ada bahagian yang tersembunyi yang menjadikan satu lagu tu lebih lama lekat, iaitu menghiburkan kecerdikan orang. Orang ingat dia menghiburkan lawa orang je. So ada M. Nasir still tu, kita boleh dengar lagu-lagu. Saya kalau dengar Elicat tu, sampai tak percaya tu, pada tahun 80-an, lagu drama kehidupan, album drama kehidupan tu, tahap dia menyalin kehidupan tu kita dengar sekarang tu, tak boleh baca buku tu. Pasal kalau saya dengar lagu-lagu Abang Amin Sahab tulis lirik dan M. Nasir, dan saya dengar balik Elicat. Saya anggap itu adalah frame Melayu yang kalau kita dengar Elicat dari album 80-an, lirik oleh S. Amin Sahab, lagunya oleh M. Nasir, itu adalah diagram Melayu Malaysia tahun 80-an. Lengkap ada dalam tu. Tegaknya lagu-lagu M. Nasir lepas tu, dia terus menghilangkan lagu-lagu 70-an sebelum tu. Yang lawa-lawa lah. Lagu-lagu lah. Yang masa zaman-zaman Alice Sound punya dah sampai ke penghujung kan. Dan disambut oleh zaman LA Cats. Lepas tu bila masuk tahun 80, 81, Kembara semua dah sampai, ada that's where the rock scene dah mula masuk. Kita ada satu soalan ni bang. Ambil. Ini dia kata, tadi dia terdengar, dia kata latar belakang lagu tasawuf. Dia kata menarik ni, boleh ceritakan sedikit tentang pembikinan lagu berbentuk tasawuf ni. Ini tinggi ni. Macam mana tu? Itu kita kena duduk tepi lain. Bahaya cakap saya pun saya pun
2-3 kali tengok soalan ni. Okey Datuk. Pasal takut jadi fitnah kalau kita bual di tempat awam tu. Nanti kita kena berbual lain. Datuk, kita sudah dah ke udara ni lebih daripada dah 1 jam setengah lah. 1 jam setengah tu. Okey, saya bagi peluang kepada Tuan Haji Zainal sebagai seorang yang membesar, boleh dikatakan era yang lebih kurang dengan Datuk Hatan, mengenai apakah yang ingin ditanya sebagai soalan terakhir bang kepada Datuk Hatan, silakan. Satulah tu. Kalau bukan cepat-cepat Datuk kena jawab cepat Kalau bukan penyanyi Datuk jadi apa? Businessman. Pasukan bola sepak Datuk minat? Oh, Malaysia. Tak kira, kelab bola sepak Datuk minat? Football country yang saya suka Brazil lah. Of course Malaysia, tapi worldnya Brazil. Brazil. Pemain yang paling Datuk suka? Pemain yang paling saya suka Roberto Carlos. Oh, okey. Band yang bukan band tempatan yang paling Datuk suka pada era 80-an? Sweet Charity. Wah. Penyanyi muda sekarang yang Datuk paling suka? Penyanyi muda sekarang, Yoni Boy. Okey. Dan penyanyi Adam. Indonesia. Okey. Penyanyi Indonesia sekarang yang paling Datuk yang masih Datuk dengar? Penyanyi Indonesia yang saya masih dengar, saya layan Iwan Fals, dengan siapa? Lagu Matahari tu. Agnes Mo. Abid J.A.D. Agnes Mo, Abid J.A.D. Dia ada 3 saya suka. Agnes Mo. Datuk dengar Agnes Mo, terkejut saya. Okey. Saya tanya lagi satu Datuk dengan cepat Apa yang paling Datuk menyampah tentang dunia seni di Malaysia? Banyak sangat halangan. Contoh? Halangannya, halangan tu contoh dia macam sekarang lah. Sekarang ni. Halangan tu bukannya setakat halangan tak boleh nyanyi. Halangan ujian, dugaan sebenarnya saya terlibat tu, ada je halangan dia. Dulu kita nak pergi konsert, ada sponsor ni tak boleh. Sepatutnya ada konsert ni, kita ni tak buat tak boleh. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sekarang ada kelonggaran sikit lah. Orang yang paling orang yang paling Datuk hormati? Bapa saya dan M. Nasir. Pemimpin yang Datuk paling ingat sebagai pemimpin yang hebat? Allahyarham Tun Razak. Alhamdulillah. Terima kasih Dok. Saya go to Q&A fast. Terima kasih. Okey. Tok, sebelum kita tutup kita punya perbincangan ini, perkongsian idea ni Tok. Kita mendapat permintaan daripada pembaca di luar, penonton di luar sana yang ramai ni, beribu ni online ni. Mereka minta Datuk nyanyikan satu lagu yang betul-betul bagi Datuk mewakili jiwa, rasa, perjuangan dan hati naluri Datuk. Yang supaya kita semua bila kita dengar lagu ni nanti selepas ini, kita akan tahu wah ini adalah roh perjuangan Datuk Hatan. Silakan Datuk. Okay. Sunyi dan gelap terlantar dalam telanjang di pintu rindu, hidup dan mati di sisiku. Sakit yang datang menguji kasih dan sayang, antara merendang semalam mungkin takkan berbuah. Hanya meneduhkan namun tidak mengenyangkan. Musafir lalu nandaga di jalan panas membara. Begitulah hakikatnya, di mahligai kesakitan yang mengundang sahabat, saudara jauh dekat, mengembus nafas pilu. Ibu mengertilah aku
sengsara. Patutlah. Lemas berendam air mata. Macam, okey. Okey. Saya ingat dekat Abang Bok tu. Hello? Saya teringat kat Abang Bok. Rasa Datuk menyanyi macam dengar suara hati dia. Itu lagu Moga dia memang sihat, saya sangat bersyukur sekarang Bob. Hai, dah kering lah Real tekak. Dah bercakap sejam setengah tak ada minum langsung. Tapi tak apa, kita sambil kesempatan ini untuk sama-sama kita berdoa. Bob dia dah mula pulih dan alhamdulillah bersyukur sebelum puasa tu dia datang jumpa saya dan saya sangat gembira dan bahagia. Dan saya juga berdoa supaya kita punya sahabat-sahabat dalam seni ni, tak kira yang lama, yang baru, kita sama-sama rapatkan saf, kita kena strong dalam keadaan sekarang ni. Ya, ucap juga kepada semua rakan-rakan garasi, terima kasih kerana kita buat donate untuk Abang Bob dulu dapat 6,000 lebih. Waktu dia nak operate tu. Untuk rakan-rakan garasi, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kerana tanpa mereka tak sampai sebahagian daripada itu. Dan kepada all the frontliners yang berjuang dalam keadaan kita sekarang ni, kita kena ucap terima kasih kerana mereka masih walaupun pengsan apa dia kena keletihan tu, please respect dan please stay at home, please stay at home, jaga kesihatan, jaga diri baik-baik, minta doa dengan Tuhan, jauhkan penyakit ni ya Allah, jauhkanlah daripada bumi Malaysia ni. Amin. Semoga Haji Rashid, Haji Zainal stay strong, stay safe. Semoga perniagaan maju, Syaril, supaya terbang lebih tinggi, interview lagi banyak politician lepas ni, kupas lagi benda-benda yang lebih membina. Terima kasih. Terima kasih Tuan Azhar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.